Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 dalam Al-Quran. So, pada hari ini insyaAllah kita akan mulakan perbahasan surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63 dalam Al-Quranul Karim. Baik, sebelum kita membahaskan ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun ni, mari kita lihat dahulu muqaddimah kepada surah ini. Pertama-tama surah ini disebut nama dia sebagai surah Al-Munafiqun kerana dalam surah ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan dan juga sifat-sifat orang munafik. Oleh kerana itu disebutlah nama surah ini sebagai surah Al-Munafiqun, yang berarti orang-orang munafik. Selain itu, surah ini sebagai Al-Munafiqun telah pun dikenali sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya zaman Nabi pun surah ini telah disebut sebagai surah Al-Munafiqun. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi daripada sahabat yang mulia Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan falamma asbahna qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratal munafiqin. Ketika mana pada waktu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Munafiqin. Sedalam riwayat ini, Zaid bin Arqam sebagai sahabat Nabi pada ketika itu telah pun menyebut surah ini sebagai surah Al-Munafiqun. Selain daripada itu, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyatakan atau para sahabat menyatakan bahawa surah ini memang disebut nama dia sebagai surah Al-Munafiqun. Surah ini wahia madaniyatun bil ittifaq. Ia adalah surah madaniyah berdasarkan kepada kesepakatan seluruh ulama. Artinya tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama tentang status surah ini sebagai surah madaniyah ataupun surah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi kita alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah, ya. Jadi ia bukan bahagian daripada surah Makkiyah. Wattafaqal 'addun ala 'addi ayaha 11 ayatan. Dan ulama-ulama yang menghitung jumlah ayat kepada surah ini bersepakat bahawa jumlah ayat dalam surah Al-Munafiqun ini adalah 11 ayat, dan ini juga tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama, semua menyatakan begitu. Kemudian menurut Jabir bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahawa surah Al-Munafiqun ini ialah surah yang ke-102 diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam Quran ni adalah surah yang ke-63. Kalau ditinjau daripada penurunan surah ni ke Nabi, maka menurut Jabir bin Zaid ni adalah surah yang ke-102 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat ba'da surati Al-Hajj, diturunkan selepas surah Al-Hajj, wa qabla surati Al-Mujadilah, dan sebelum surah Al-Mujadilah.
Itu pendapat daripada Jabir bin Zaid. Menurut ahli sejarah, surah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku peperangan Bani Mustaliq. Maka Al-Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullah menyatakan, was-sahihu annaha nazalat fi ghazwati Bani Mustaliq. Ya, pendapat yang sahih bahawa surah Al-Munafiqun ni diturunkan kepada Nabi ketika berlaku peperangan Bani Mustaliq. Ya. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan ini turun ketika mana berlaku peperangan Tabuk, ya, tetapi pendapat yang paling kuat ialah surah ini diturunkan kepada Nabi ketika berlaku peperangan Bani Mustaliq, ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Kenapa? Kerana bersesuaian dengan ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah ini. Ada nanti firman Allah, la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Ya, orang-orang mulia akan mengeluarkan, akan mengusir orang-orang hina. Ucapan ini diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, ketika mana berlaku peperangan Bani Mustaliq, ya. Baik. Surah ini mempunyai asbabun nuzul, ya. Jadi peperangan Bani Mustaliq itu lebih kurang pada tahun yang kelima, ya, pada tahun yang kelima Hijrah. Jadi surah ini diturunkan ke Nabi lebih kurang pada tahun yang kelima Hijrah itulah, ya. Baik, kita teruskan. Surah ini mempunyai asbabun nuzul. Ada sebab kronologi yang berlaku, kemudian Allah Ta'ala menurunkan surah ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qala, beliau berkata, kunna fi ghazatin, kami berada dalam satu peperangan. Fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan juhaniyan halifan lil ansar. Ya. Saat itu ada seorang sahabat muhajirin memukul sahabat ansar. Ya. Lalu mereka pun saat itu membuat panggilan satu dengan yang lain seperti panggilan orang jahiliah pada masa dahulu. Seperti mengatakan, ya lil ansar, wahai orang ansar, ya lil muhajirin, wahai orang muhajirin, menunjukkan mereka itu tidak bersatu. Maka Nabi SAW pun melarang mereka supaya tidak melakukan itu. Hendaklah mereka meninggalkan panggilan-panggilan yang seperti itu. Lalu kemudian khabar ini didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang ada pada ketika itu. Ketika mana sampai kepada dia khabar ada orang muhajirin yang memukul orang ansar, dia pun provok. Dia provok orang-orang ansar ini supaya marah kepada orang muhajirin. Itulah antara karakter daripada orang-orang munafik ini. Dia suka memprovok orang supaya tidak bersatu, supaya berlaku pergaduhan, kebencian dan lain sebagainya. Lalu dia pun berkata, aqad fa'aluha, adakah betul ke mereka dah melakukan itu? Maksudnya ada sahabat muhajirin yang memukul sahabat ansar tu. Lalu dia berkata, ama wallahi la irraja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Lalu dia pun berkata, demi Allah, kalau kita dah kembali ke Madinah, kita pasti akan mengusir orang-orang mulia, pasti akan mengusir orang-orang yang hina. Maksud dia, al-a'azz dekat situ adalah mereka,
orang-orang Madinah, manakala yang dia maksudkan al-adzal, orang-orang yang hina ni adalah sahabat Muhajirin. So dia pun provok orang-orang Ansar, kalau nanti balik ke Madinah, kita halau habis semua orang-orang yang hina itu. Maksud dia adalah sahabat-sahabat Muhajirin, ya, sahabat-sahabat yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Waqala, selain itu dia juga berkata, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu min hawlih. Kalian jangan berinfak kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah SAW sehingga akan mereka lari daripada Rasulullah. Pertama, dia provok orang Ansar supaya mengusir orang-orang Muhajirin. Yang kedua, dia provok mereka supaya tidak berinfak kepada sahabat-sahabat Muhajirin, khasnya yang ada bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Qala Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam cerita, fasami'tu dhalika, aku mendengar itu. Maksudnya Zaid bin Arqam langsung dengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik tadi. Fa akhbartu bihi ammi, lalu aku ceritalah kepada bapa saudaraku. Dia dengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul itu, kemudian dia ceritalah kepada bapa saudara dia. Fa dzakarahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu bapa saudara Zaid bin Arqam ni cerita kepada Nabi SAW, sebutkan perkara itu kepada Nabi SAW. Fada'ani, lalu baginda pun memanggil Zaid bin Arqam. Fahaddathtuhu, lalu aku cerita kepada Nabi, dia kata. Fa'arsala Rasulullah ila Abdullah bin Ubay wa ashabihi fahalafu maqalu. Apabila Zaid bin Arqam dipanggil Nabi dan Zaid bin Arqam cerita semua apa yang dia dengar daripada ucapan Abdullah bin Ubay, tokoh munafik ini, maka Nabi SAW pun mengutus utusan kepada Abdullah bin Ubay tentang pernyataan dia tu, tentang ucapan dia tu. So ketika mana datang utusan itu bertanya kepada Abdullah bin Ubay, fahalafu maqalu, mereka orang munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay ni bersumpah, oh, kami tak ada sebut begitu, kami tak ada sebut demikian. Kerana salah satu sifat yang melekat juga pada orang munafik ni, mereka suka berdusta, bahkan mereka sanggup membuat sumpah palsu. Oleh kerana Abdullah bin Ubay ni bersumpah mengatakan saya tidak ada katakan begitu, maka kata Zaid bin Arqam, fakadzdzabani Rasulullah wa saddaqahu fa asabani hammun lam yusibni mithluhu. Maka Rasulullah pun mendustakan aku, dia kata. Maknanya saat itu Nabi memandang aku berdusta, kata Zaid bin Arqam, dan membenarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kerana Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu bersumpah mengatakan aku tak ada sebut begitu. Zaid bin Arqam mengatakan aku dengar dia ucapkan demikian. Nabi saat itu percaya dengan sumpah Abdullah bin Ubay bin Salul bahawa dia tak ada sebut begitu, dan Nabi mengingkari apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam. Maka oleh kerana itu kata Zaid bin Arqam, fa asabani hammun lam yusibni mithluhu, maka aku pun ditimpa perasaan duka cita yang tak pernah aku alami sebelumnya, kerana Nabi SAW mengingkari apa yang dia sebut. Faqala ammi, bahkan bapa saudaraku berkata kepadaku, kata Zaid bin Arqam, ma aradta illa an kadzdzabaka Rasulullah, tidak ada tujuan engkau kecuali supaya Rasulullah mendustakan engkau. Dituduh yang berdusta saat itu Zaid bin Arqam. Tetapi esok harinya Allah Ta'ala ternyata telah menurunkan surah ini ke Nabi.
yang memberitahu kepada Nabi SAW bahawa apa yang diceritakan oleh Zaid bin Arqam itu adalah benar. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun dia bersumpah mengatakan aku tak ada sebut begitu, adalah dusta. Maka kata Zaid bin Arqam, falamma asbahna, ketika mana esok hari, pada waktu pagi, qara'a Rasulullah surat al-munafiqin, Rasulullah SAW membacakan surah al-munafiqun ini. Wa qala li, dan berkata kepadaku, kata Zaid bin Arqam, innallaha qad saddaqaka, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membenarkan engkau. Sebelumnya Nabi mendustakan dia kerana Abdullah bin Ubay bersumpah mengatakan aku tak ada sebut begitu. Zaid bin Arqam rasa sedih sebab Nabi mendustakan apa yang dia sebut. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Munafiqun ini, dan Nabi mengatakan innallaha qad saddaqaka, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membenarkan engkau. Maka Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha mendengar, ya, yang maha melihat, tahu mana yang betul, mana yang salah. Manusia boleh kita kelabui, boleh kita tipu, boleh kita dusta dengan manusia, tetapi tidak dengan Allah. Allah tidak akan pernah tertipu dengan dusta manusia. Allah Ta'ala tidak pernah tertipu dengan makar yang dilakukan manusia. Tak akan pernah. Ya, kerana Allah Ta'ala maha mengetahui mana yang betul, mana yang salah. Maka Nabi mengatakan kepada Zaid bin Arqam, innallaha qad saddaqaka, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membenarkan engkau, hai Zaid bin Arqam, bahawa apa yang diucapkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah benar. Dia mengatakan kalau kita kembali ke Madinah, orang-orang mulia akan mengusir habis orang-orang yang hina. Maksudnya sahabat Muhajirin, mereka nak usir. Dia provok. Ya, kemudian dia mengatakan la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, jangan kamu infak, bagi harta kamu kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala turunkanlah surah Al-Munafiqun ini untuk membongkar rahsia mereka, hakikat diri mereka bagaimana, ya. Baik. Surah Al-Munafiqun ini mempunyai keutamaan. Keutamaan dia apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surah Al-Munafiqun ini pada hari Jumaat, ketika mana solat Jumaat. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil Jum'ah, Rasulullah membaca dalam solat Jumaat surah Al-Jum'ah. Pertama surah Al-Jum'ah, surah sebelum ni, wal Munafiqin, dan surah Al-Munafiqin. Ya. Dua surah ni Nabi baca ketika memimpin solat Jumaat. Pada rakaat pertama Nabi akan membaca surah Al-Jum'ah. Ya. Pada rakaat yang kedua pula Nabi akan membaca surah Al-Munafiqun. Kenapa? Apa alasan dua surah ni dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa pada rakaat pertama surah Al-Munafiqun dan rakaat yang kedua adalah surah? Kenapa pada rakaat pertama surah Al-Jum'ah, manakala pada rakaat yang kedua Nabi membaca surah Al-Munafiqun? Pertama-tama yang kita kena tahu bahawa Nabi melaksanakan solat Jumaat selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan ketika mana Nabi berada di Madinah, salah satu cabaran dakwah yang Nabi hadapi adalah orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik antara cabaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat sana. Kerana mereka ini berpura-pura sebagai seorang Islam, tetapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Jumaat, hari di mana berhimpun seluruh orang
ya, datang melaksanakan solat Jumaat, maka pada saat itulah Nabi membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama. Kenapa? Antara tujuan dia ialah Allah Ta'ala atau Nabi SAW melalui surah Al-Jumu'ah itu hendak membangkitkan semangat orang Islam, ya, hendak membangkitkan semangat orang Islam. Kemudian pada rakaat yang kedua, Nabi SAW membaca surah Al-Munafiqun bertujuan kerana Nabi hendak membongkar hakikat daripada orang-orang munafik. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa mesti pada solat Jumaat? Alasannya kata para ulama, hikmatun rabbaniyah minal munafiqina la ya'tuna as-salata illa yawmal jum'ah. Ya, orang-orang munafik ni, sebahagian daripada orang-orang munafik pada masa itu mereka tidak datang kecuali solat Jumaat. Solat-solat biasa ada yang datang di antara mereka, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal munafiqina idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Solat-solat biasa mereka ada datang, tapi tak semua. Biasanya munafik ni paling ramai datang itu solat Jumaat. Mereka akan datang. Paling ramai berkumpul munafik pada hari Jumaat. Mereka datang. Mereka sebenarnya datang bukan semata-mata kerana mereka hendak mendirikan solat, tetapi hanya berlakon sahaja supaya mereka selamat, supaya mereka aman dekat sana. Maka mereka pun datang. So Rasulullah SAW yang mengetahui bahawa dalam jemaah solat Jumaat itu ramai orang munafik, maka Rasulullah pun membacakan surah Al-Munafiqun ini dengan maksud untuk memperdengarkan ayat-ayat ini kepada orang-orang munafik supaya mereka sedar an qabihi sifatihim, tentang buruknya sifat mereka, dan untuk membongkar sifat hakikat diri mereka. Maka Nabi SAW bacakan ini pada rakaat yang kedua selepas surah Al-Fatihah, ya. So sehingga sekarang ini sunnah dibaca ketika mana solat Jumaat. Pada rakaat pertama baca surah Al-Jumu'ah, manakala rakaat yang kedua bacalah surah Al-Munafiqun, ya. Baik, kita lihat firman Allah Ta'ala pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila orang-orang munafik datang kepada kamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Ta'ala menyaksikan bahawa sesungguhnya orang-orang munafik itu berdusta. Ya? Pengakuan mereka itu bahawa Rasulullah SAW sebagai Rasul Allah hanyalah dusta belaka, kata Allah Ta'ala. Ya. Baik. Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah
ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, wa kathura al-muslimuna fil madinati wa'tazza al-islamu biha, dan ramai orang-orang Islam dekat Madinah dan Islam saat itu berkuasa mulia. Sara unasun min ahliha min al-Aus wal Khazraj yadhharuna al-iman wa yubtinuna al-kufr. Maka saat itu ramai daripada puak-puak suku Aus dan Khazraj, ya, bahkan yang berasal daripada Yahudi juga, mereka menzahirkan keimanan, namun hakikatnya mereka adalah kafir. Ya, tujuan mereka apa? Supaya mereka selamat, harta mereka selamat, ya, dan mereka tidak dikacau. Ini tujuan mereka. Jadi tujuan mereka sebenarnya bukan untuk beriman, betul-betul beriman, tetapi tujuan mereka adalah tujuan yang lain. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, idza ja'akal munafiquna qalu, jika orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad, mereka akan berkata, ini ciri munafik itu, qalu ala wajhil kadhib, kadhib, ya, mereka berkata dengan maksud dusta, ya. Apa kata mereka? Nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahawa engkau adalah rasul Allah. Ya. Wa hadhihi syahadah, persaksian yang mereka beri ini, ala wajhil kadhib wan nifaq, ini sebenarnya adalah dusta dan bahagian daripada kemunafikan. Kenapa? Ma'a annahu la hajata li syahadatihim fi ta'yid rasulih, kerana sesungguhnya tidak ada hajat, tak ada keperluan pun persaksian mereka itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana tanpa mereka persaksikan pun, menyatakan persaksian pun, memang Rasulullah adalah seorang Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi begitulah orang-orang munafik ni. Maka bagi orang munafik, la mushkilata indahu fil halab li ayyi syai'in, ya, mereka bersumpah menyatakan bahawa innaka nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Bagi orang-orang munafik tidak ada masalah bagi mereka bersumpah bagi tiap-tiap segala sesuatu. Wa fi ayyi waqtin, bila-bila masa pun, ya. Maka berhati-hati dengan munafik. Orang munafik ini ringan sahaja bagi mereka berdusta, bersumpah, ya, walaupun itu adalah sumpah palsu. Ya. Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, qalu nashhadu innaka la rasulullah, mereka bersaksi menyatakan innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau ialah Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah sememangnya mengetahui engkau adalah Rasulnya, kata Allah. Ya. So ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang telah benar, sesuatu yang hak, tidak memerlukan kepada persaksian lagi. Bal yakfihi anna Allah ya'lam, dah cukuplah kalau Allah Ta'ala dah tahu. Allah dah tahu dah bahawa Nabi Muhammad itu Rasulnya, maka tidak memerlukan lagi kepada persaksian orang-orang munafik, ya. Maka pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut kepada mereka, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Ta'ala bersaksi, menyaksikan bahawa pengakuan orang-orang munafik yang mengatakan bahawa kami bersaksi engkau adalah Rasul Allah, itu benar-benar dusta. Jadi sebenarnya bukan salah manusia menyatakan bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasul Allah, itu tak salah. Yang Allah Ta'ala nak tekankan dekat sini, ya, atau persaksian mereka itu Allah Ta'ala sebut tak perlu, sebab hakikat persaksian yang mereka sebutkan itu hanya dusta belaka.
mereka tidak benar-benar bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar sebagai Rasulullah. Mereka hanya berdusta sahaja. Maka ini menunjukkan kepada kita sidqul maqal la yadullu bid darurah ala salahil ahwal. Ya, benarnya satu ucapan tidak menunjukkan bahawa baiknya keadaan. Ucapan mereka, nashhadu innaka la rasuluh, itu betul. Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Ucapan itu betul. Namun hakikat mereka yang mengucapkan itu adalah tidak betul. Jadi ini sifat daripada orang-orang munafik. Maka disebutkan min simatil munafikin al-kadhib, ya. Antara sifat yang paling melekat pada orang munafik itu berdusta. Mereka sangat-sangat kuat dalam berdusta, ya. Maka akbahul qulub, hati yang paling kotor, hati yang paling busuk, ialah qulubu ahlin nifaq, hati orang-orang munafik. Maka amat menghairankan kalau ada orang-orang yang masih percaya dengan orang-orang munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, antara ciri orang munafik itu ialah idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berkata-kata, maka dia akan berdusta. Kerana dusta adalah sikap yang melekat pada diri orang-orang munafik. Ya, so ini poin yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang-orang munafik. Jadi dahulu kalau mereka datang kepada Rasulullah, mereka akan mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau ni adalah Rasulullah. Allah mengatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sememangnya Allah dah tahu dah bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. So tidak perlu lagi kamu kata kami bersaksi. Ya? Kenapa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kerana Allah Taala benar-benar menyaksikan bahawa orang-orang munafik terhadap pengakuan mereka, pernyataan mereka yang tadi hanya dusta belaka. Maka manusia boleh didustai, boleh kita katakan sesuatu yang berbeza dengan hakikatnya, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak dapat untuk dilakukan. Maka oleh kerana itu berhati-hati terhadap dusta. Mungkin kita dapat selamat berdusta kepada manusia kerana dia tidak mengetahui bahawa itu adalah dusta, tapi ingat ada Allah Ta'ala yang tak pernah dapat kita dustai. Dia mengetahui segala-galanya. Baik, mungkin itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang berikutnya pada kuliah yang akan datang. Moga-moga kita ambil manfaat daripada apa yang kita bahaskan hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.